Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Susulan kes letupan bungkusan di Pandan Indah sehingga meragut nyawa seorang tukang masak. 2 suspek utama ditahan di Kedah. Motif pembunuhan dilaporkan bersifat peribadi dan tiada sebarang kaitan dengan gerakan ekstremis atau pengganas. Wartawan Tun Nizami Hashim bertemu pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi bagi mendapatkan perincian kes itu. Negara dikejutkan dengan kes letupan bungkusan sehingga meragut nyawa seorang tukang masak di Pandan Indah, Ampang Jaya, Selangor. Dalam kejadian kira-kira 8.50 malam itu, mangsa dilaporkan keluar untuk ke keretanya kerana dilaporkan terdapat bungkusan diletakkan di atas keretanya yang diparkir di hadapan restoran. Dan setelah mangsa cuba mengalihkan bungkusan itu meletup dan menyebabkan kecederaan pada bahagian badan mangsa. Dan mangsa telah dibawa ke Hospital Ampang yang terletak kira-kira 2 km daripada lokasi ini dan disahkan maut di hospital berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Muhammad Farouk Ishak, pihaknya mendapatkan bantuan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Ekoran letupan itu turut mengakibatkan kebakaran di bahagian hadapan kereta mangsa. Ketika itu hanya ada beberapa meja saja pengunjung yang sedang makan. Tidak ada kecederaan lain yang melibatkan lain mangsa. Hanya mangsa satu sajalah yang mengalami kecederaan sehingga menyebabkan kematian. Daripada kejadian itu, pihak JSJ Ampang Jaya dibantu oleh pihak JSJ IPK Selangor dan Bukit Aman, kita telah menjalankan siasatan sehingga berjaya mengenal pasti kemungkinan beberapa individu yang terlibat dalam kejadian tersebut. 5 hari selepas kejadian, pihak IPD Ampang Jaya menahan sepasang suami isteri berusia 30 dan 33 tahun di Serdang, Kedah kerana disyaki menjadi dalang utama dalam kejadian itu. Beberapa barang dipercayai digunakan untuk membuat bom dirampas di rumah mereka dan sebuah kereta turut disita untuk tindakan lanjut. Pekerjaan suami isteri ini dia berniaga sendirilah. Si isteri tidak kerja. Daripada tangkapan tersebut, keesokan harinya iaitu pada 4 hari bulan, kita telah mohon reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Pihak Majistret telah membenarkan penahanan reman selama 7 hari bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan. Menurut pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi, siasatan awal mendapati suspek lelaki yang bekerja sebagai kontraktor binaan dilaporkan mempunyai kepakaran dalam bidang elektrik dan pendawaian sehingga mampu menghasilkan bahan letupan. Motif kejadian kes ini adalah berpunca dan berbentuk peribadi. Semua barang kes yang ditemui di tempat kejadian telah dihantar ke Jabatan Kimia dan juga makmal forensik PDRM untuk dianalisa bagi membantu siasatan kes ini. Selain penahanan kedua-dua suspek itu, pihak polis juga merakam keterangan 36 individu termasuk saksi kejadian bagi membantu siasatan kes letupan tersebut. Setakat ini, ya, kita boleh mengesahkan bahawa kita telah establish a case against the suspect dalam kes inilah.
Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mengeluarkan sebarang spekulasi atau kenyataan yang tidak tepat berkaitan kes ini supaya tidak mengganggu penyiasatan pihak polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Laporan Tun Zami Hashim, 999. Baru-baru ini, tular di media sosial rakaman memaparkan sebuah lori yang dipandu secara berbahaya di kilometer 5.5 Lebuhraya Link Kedua Iskandar Puteri Johor. Insiden yang berlaku pada 3 Januari itu membabitkan kemalangan 2 buah kereta apabila pemandu lori berkenaan bertindak memandu secara melawan arus. Bagi saya memang tak patutlah. Sebab dia memandu tu first dia mabuk dan dalam keadaan berbahaya. So menyebabkan orang lain yang ada atas jalan raya pun akan terjejas, akan mungkin berlaku kemalangan jiwa. Kalau saya yang memandu pada ketika itu, for sure saya juga mengharapkan pemandu-pemandu lain akan aware atas jalan raya bila ada yang melawat arus dan sebagainya, kita kena cepat-cepat untuk mengelak lah. Tapi hopefully yang mabuk dan sebagainya tu janganlah memandu kalau kata dalam keadaan sebegitu. Bagusnya untuk semua pemandu kereta ni ada dashcam. Sebab apa, at least apa-apa berlaku pada kereta ke ataupun pada kenderaan lain, so boleh jadi satu bahan bukti lah kepada pihak berkuasa untuk take charge atas pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Sepatutnya lah setiap pemandu di atas jalan raya perlu ada rasa tanggungjawab dan juga prihatin ke atas orang lain. Sebab bila kita memandu ni, bukan kita saja di atas jalan, ramai lagi yang akan memandu, dan kalau kita tak ambil langkah berhati-hati, kita boleh menyebabkan orang lain tercedera. Bukan kita je, kadang-kadang orang lain lebih teruk lagi. Pihak keluarga yang tahu tentang ahli keluarga lain yang terlibat dalam perkara alkohol ni, mereka perlu cakna dan prihatin dengan mereka dan nasihatkan mereka supaya mereka mengambil rawatan yang sebaiknya, supaya mereka elakkan daripada mengambil bahan-bahan alkohol ni. Menurut pihak polis, pemandu lori berusia 41 tahun itu memandu di bawah pengaruh alkohol dan bertindak sedemikian kerana dipercayai terlepas susur ke pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor. Hal ini mengakibatkan seorang pemandu lain mengalami kecederaan di bahagian leher dan kaki, manakala tiada sebarang kecederaan yang direkodkan pada pemandu lori. Golongan yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan mereka berada dalam keadaan separa sedar. So bila berada dalam keadaan separa sedar, mereka hilang pertimbangan. Okey, dan juga hilang kawalan. So that's why kita melihat mereka bertindak di luar daripada rasional. Dia tak rasa pun apa orang yang rasa, takut, hilang segala-galanya. Kenapa seseorang itu berada dalam keadaan penyalahgunaan bahan? Kerana kemungkinan mereka mengalami masalah psikologi. Mereka cuba menghilangkan diri daripada masalah. So bila berada dalam keadaan separa sedar, mereka keluar daripada realiti dan berada di dunia mereka. Setiap yang melalui peristiwa kemalangan jalan raya ni ada kalau kita lihat dia punya reaction dia berbeza. Mereka akan mengalami gangguan psikologikal, iaitu pembentukan fobia, gangguan emosi seperti fobia, rasa susah ataupun rasa terganggu apabila berada di jalan raya, sehingga boleh menyebabkan mereka mengalami post traumatic stress disorder PTSD develop. Bagi saya sudah sampai satu tahap yang mana majikan-majikan perlu lebih proaktif
Kalau nak mengambil pekerja, saringan kesihatan mental sekarang ni adalah begitu penting. Daripada masalah sekecil-kecilnya, dia boleh mendatangkan kepada suatu masalah yang besar kalau tidak dilakukan sesuatu oleh pihak majikan ataupun pihak keluarga sendiri. Bila mendapati isu sosial, isu sosial ni tidak ditangani dengan baiklah. Hasil siasatan, suspek telah direman selama 4 hari di Mahkamah Magistrate Johor Bahru dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan suspek boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun, didenda serta hilang kelayakan untuk memandu dalam tempoh tidak kurang daripada 10 tahun jika sabit kesalahan. Masa saya bawa family lah, tiba ada forklift tu lalu depan saya kan. Kita tegur, kita pula disalahkan kan. Syarikat pembekal bahan mentah di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dilihat masih berdegil menggajikan pemandu warga asing tanpa lesen memandu yang sah. Ada yang membawa barangan tanpa memikirkan keselamatan pengguna yang lain. Wartawan Afifah Aminuddin menyertai op pemandu warga asing bersama Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur. Isu lambakan pemandu warga asing tanpa lesen yang bekerja sebagai transporter di Pasar Borong Kuala Lumpur sememangnya tidak asing lagi bagi penduduk di sekitar kawasan itu. Kita pun dah pernah buat aduan pasal warga asing ni, tapi sama juga. Adalah ada buat operasi sekejap, lepas tu ada balik kan. Memang banyak sangatlah warga asing kat sini kan. Kadang mengganggu jugalah kita punya privacy, kita punya nak duduk orang tempatan kan. Memang diorang dah ada family semua kat sini kan, macam mana? Rasanya dah ada family dah tu, dah ada anak apa semua dah tu kan, sebab diorang dah lama sini kan. Tambah individu yang hanya mahu dikenali sebagai Rahman, sepanjang lebih 10 tahun menetap di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Pelbagai kes kemalangan jalan raya dikesan berpunca daripada kecuaian pemandu warga asing. Ada satu tu, masa saya bawa family lah, tiba ada forklift tu lalu depan saya kan. Padahal itu dah memang jalan saya dah, memang dia yang salah kan. Kita tegur dia, tapi kita pula disalahkan kan. Ada satu masa tu kadang-kadang dia orang ni helmet pun tak pakai. Lepas tu yang roda 3 tu main jalan, ada anak kat dalam, lepas tu tak ikut lorong yang betul kan. Kadang-kadang agak bahayalah untuk kita warga tempatan ni. Susulan itu, kru 999 membuat pemantauan di sekitar Pasar Borong terbabit dan hasil tinjauan mendapati majoriti pemandu warga asing disyaki gagal mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Pelbagai kesalahan dikesan termasuk tidak memakai topi keledar dan mengendalikan forklift di jalan raya. Isu ini turut mendapat perhatian pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur kerana pemandu warga asing di kawasan terbabit sering ditahan dan dikenakan kompaun sebelum ini. Berdasarkan aduan dan bisikan, operasi bersepadu dijalankan bahagian penguatkuasa JPJ Kuala Lumpur bagi menangani isu tersebut. Kalau kata di tempat yang tertutup, maksud saya di lokasi yang terhad tu, di Pasar Borong tu, saya rasa kemungkinan once kita pergi, kita dah tak, kemungkinan susah lah untuk kita buat second round. Sebab saya yakin lah, apabila kita dah sampai, kehadiran kita dirasai, kemungkinan maklumat tu dia akan sebar. Dan kita sebenarnya tak boleh kita tak boleh kurang fokus lah. Kita kena fokus pada kita punya yang pertama sekali itu. Tepat jam 7 pagi, kami bergerak ke Pasar Borong Kuala Lumpur dengan menaiki motosikal bagi mengaburi mata pekerja asing.
Sejurus tiba di lokasi sasaran, rata-rata pemandu warga asing yang bekerja sebagai transporter dilihat sedang sibuk mengagihkan barangan jualan ke kenderaan masing-masing. Ada register tak ni? Ada grant tak? Ada. Ha? Tak ada? Dia problem sikit. Ada lesen? Depan tak ada kereta, tak apa. Depan. Depan. Tak ada kereta depan. Depan. Kesemua transporter yang memandu kenderaan perdagangan dipercayai mula bekerja seawal jam 4 pagi. Selepas lebih 40 minit pemantauan bersama pihak JPJ, majoriti pekerja warga asing yang ditahan kerana tidak mempunyai lesen memandu yang sah didapati sedang bekerja menghantar barangan bahan mentah termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan dengan menggunakan kenderaan yang disediakan oleh majikan warga tempatan. Selain itu, terdapat juga warga asing yang menetap di kawasan sekitar sedang memandu tanpa lesen memandu yang sah untuk urusan seharian. Lelaki warga asing berusia 29 tahun ini antara pemandu yang ditahan kerana memandu forklift tanpa lesen memandu yang sah. Di mana tadi? Tadi saya pergi belakang. Okey. Nak pergi hantar barang lah? Itu bawa apa? Ini bawang Holland. Bawa. Dah lama dah bawa ni? Saya bukan hari-hari punya. Ini kalau kadang-kadang kita bantu sajalah kawan-kawan itu. Saya punya kawan Tara, saya tolong saja. Dia pagi belum lambat mari kan. Itu. Lama dah duduk Malaysia? Saya lama. Lama dah? Berapa tahun dah? Saya 6 tahun lebih lah. 6 tahun dah? Oh, dah ada family kat sini? Sini tak ada family. Ada family duduk dengan kawan-kawan je lah? Saya kawan-kawan saja. Meskipun telah beberapa kali disaman pihak berkuasa kerana tidak mempunyai lesen memandu, lelaki ini mendakwa majikannya tetap memberikan arahan untuk bekerja mengendalikan forklift. Ni kerja dengan siapa? Bos? Orang sini ke? Orang sini ni. Lelaki ke perempuan? Bos perempuan. Perempuan. Gaji berapa dia bagi? Gaji RM50. RM50 sehari. Masa macam mana? 7 masuk. 7 masuk, okey. 7 petang. 7 lah. You tak ada lesen kan? Saya tak ada. Bos tahu you tak ada lesen? Bos pun tahu. Pasal saya tengok kawan Tara kan, saya tolonglah. Tambahnya, segala kos penempatan telah ditanggung oleh majikan warga tempatan yang disyaki merupakan pengusaha syarikat pembekal bahan mentah. Di sini duduk mana? Saya? Saya dapat duduk tu. Duduk mana? Duduk rumah tu yang tiga-tiga? Sana. Oh, sewa berapa ya sebulan? Itu bos ni. Apa? Bos? Oh, bos tanggung lah. Free lah? Free. Oh, kalau transport pergi ni, nak pergi kerja? Motor, tak ada. Saya punya rumah depan saja. So, jalan kaki je lah? Jalan kaki. Oh, kalau satu rumah berapa orang? Kita satu bilik ada 6 bilik lah, ada 12 orang. Memang semua satu bos bilik. Semua kerja dengan bos yang sama? Bos sama. Ini bawa ni juga lori tak bawa? Tak ada, saya itu bawa lori, tak tahulah. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur, Zulkifli Ismail, operasi terbabit telah dianggotai seramai 79 anggota yang turut dibantu pasukan Jabatan Imigresen Malaysia. Untuk makluman semua ya, warga asing yang digajikan ini tidak dibenarkan untuk memandu kenderaan. Mana-mana warga asing yang datang ke Malaysia dibenarkan untuk bekerja di lain-lain sektor lah, kecuali sebagai pemandu kenderaan lah. Mereka ini tidak dibenarkan sama sekali dan tidak ada permit untuk mereka bekerja sebagai pemandu. Perkara ini berlaku kadang-kadang pihak majikan menggajikan pekerja di sektor lain, tapi dalam masa yang sama menggunakan pekerja yang sama untuk memandu kenderaan lah. Tambahnya, pihak JPJ tidak akan berkompromi dengan pemilik kenderaan yang memandang enteng akan Undang-Undang Jalan Raya termasuk membenarkan warga asing menggunakan kenderaan perdagangan tanpa lesen memandu.
Pada saya perkara ni mesti ada kesedaran lah kepada majikan sendirilah untuk menangani keadaan ini daripada berlaku secara berterusan. Tapi saya nampak kedegilan majikan-majikan ini menyebabkan mereka berterusan membiarkan atau membenarkan pekerja mereka ini memandu kenderaan. Hasil pemeriksaan, pihak JPJ telah mengeluarkan sebanyak 239 notis atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu dan insurans tamat tempoh serta menyita 58 buah kenderaan. Selain itu, 52 individu warga asing berusia lingkungan 30 sehingga 50-an ditahan Jabatan Imigresen Malaysia kerana disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Permit belum siap lagi, tapi permit pun sektor lain. You kerja sana dengan dia ni tak boleh. Salah. Modus operandi doktor gigi palsu sering bertukar. Lebih mengejutkan, mereka beroperasi dari sebuah rumah di sekitar Petaling Jaya dikendalikan oleh 3 doktor warga asing. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Iya kan, maksudnya kan tadi saya bilang macam itu. Kenapa tak kerja lebih banyak kontraktor, kadang tak dapat. Kalau kerja macam ini kan bersih kan, macam itu, mendingan fokus buat gigi macam itu. Seorang individu warga asing yang mendakwa pernah bekerja sebagai kontraktor tapak binaan di Malaysia telah ditahan selepas disyaki menawarkan khidmat rawatan pergigian tidak sah di kediamannya. Operasi jam 12 tengah hari itu dijalankan pihak Jabatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan kerjasama Jabatan Imigresen Selangor. Kita dapati tempat ini digunakan sebagai klinik berikan tak daftar sebab atas ada orang awam lah. So pertama sekali saya nak tanya, awak ada kelulusan ke untuk buat kerja-kerja pergigian ni? Ada surat yang mengatakan ni boleh beroperasi sebagai klinik gigi? Tak ada. So maksudnya ada terlanggar 2 peraturan. Satu pada Akta 586 iaitu menyediakan satu klinik tak berdaftar, dan kedua kita syaki awak adalah membuat amalan pergigian lah. Maksudnya jadi doktor gigi untuk buat rawatan pergigian. So yang ni patient nombor berapa? Baru ini tuan. Baru? Sebelum ni tapi dah buat berapa lama? Saya baru saja tuan. Baru saja? Tapi tengok akaun banyak dekat social media semua. So awak buat rawatan apa kat sini? Rawatan gigi apa? Pasang braces. Itu saja tuan. Braces saja? Kalau saya cek barang-barang lain itu macam mana? Ada pasang gigi. Pasang gigi lagi? Itu saja. Itu lagi? Kalau saya jumpa barang-barang lain, kalau saya tanya, betul? Suspek yang berusia 30 tahun itu mendakwa menawarkan rawatan pendakap gigi, pemutihan, scaling serta pemasangan gigi palsu pada harga serendah RM100 hingga RM1,500. Dua lagi warga asing turut dikesan bekerjasama dalam menjalankan klinik gigi haram itu. Dah berapa lama duduk sini? Saya 1 tahun. 1 tahun. Duduk sini. Tapi saya tak duduk sini, saya duduk salam tuan. Duduk salam Gabi kat sini buat apa je? Ini rumah saya punya saudara tuan. Saudara. Kerja punya pasport. Kerja apa dekat sini? Kerja kontraktor saya tuan. Kita dapati 2 lah dalam premis ni. So satu ni memang dia mengakulah yang dia memang tolong untuk uruskan lah pelanggan-pelanggan yang hadir ni dengan bayaran komisen lah yang diperolehi. So dengan hanya berbekalkan dia punya slip ni je lah. So permit belum siap lagi, tapi permit pun sektor lain. You kerja sana dengan dia ni tak boleh. Salah. Ni seorang lagi ni hanya ada resit saja, bayar deposit program. So tak ada lagi yang kelulusan layak dan sebagainya. Tapi you kerja salah. Tahu?
masuk. Selain menyalahgunakan permit kerja, kegiatan haram ini dipercayai telah dijalankan sejak tahun lalu serta menyasarkan pelanggan yang terdiri daripada warga asing. Ingatkan tak bahaya macam itu. Sebab buat orang-orang Indonesia macam itu. Buat dekat orang Indonesia. Buat dekat orang Malaysia macam itu mana? Tak tahu dia tadi. Maksudnya tak bahaya tu, tak bahaya macam mana maksudnya? Maksudnya tak ada bahaya macam mau buat ini kerajaan jadi masalah macam ini. Ya dari kesihatan macam itu. Siasatan lanjut turut mendapati suspek aktif mempromosikan khidmat pergigian tersebut di laman sosial. Namun helah mereka terbongkar apabila suspek mengaku hampir separuh rakaman dipaparkan adalah hasil plagiat dari media sosial lain. Semua kamu buat? Kamu seorang? Saya seorang. You handle, you admin lah? Betul-betul. Oh, semua video-video dalam TikTok tu kamu buat? Ambil dekat Instagram. Ambil dalam Instagram? Bukan kamu punya customer? Full HD. Kamu curi orang lain punya lah? Gambar? Ambil dekat Instagram itu. Kadang ada saya yang buat sendiri. Ada juga lah video kamu sendiri? Kenapa ambil video dari Instagram lain? Ya, tak apa kak. Tak apa pasal kamera dia bagus. Ada apa? Kamera dia bagus, kualiti kamera dia. Saya tak ada kamera yang bagus macam tu saja kak. Kalau buat kat mana tak macam tipu customer? Kalau dia tak dapat macam apa yang dia nak dalam video? Tak mesti sama dia hasil kak. Kalau ganti getah kan sama kak. Kalau hasil tak sama? Kalau ganti getah sama kot kak. Buat sekali berapa? Modus operandi suspek turut dikatakan berubah apabila terdapat permintaan yang inginkan rawatan pergigian tersebut dijalankan di rumah pelanggan itu sendiri. Satu rawatan apa je kalau pergi rumah? Scaling macam itu. Bawa alatan apa sih? Scaling saja. Yelah, alatan scaling tu alatan apa? Dalam tadi itu. Cuba sebutkan apa dia. Saya tak tahu itu apa namanya. Tak tahu. Saya beli shop, datang saya try lah macam itu. Tapi tak tahu lah apa nama dia. Tak tahu. Boleh yakin tu lah. Dia kan tengok YouTube ini kalau mau buat bersihkan gigi, beli scaling. Saya janji ada gambar, saya ambil gambar macam itu. Walaupun berisiko, suspek mendakwa ia tidak akan mendatangkan bahaya kepada pelanggan. Menurut Pegawai Penguatkuasa Pergigian KKM, Dr. Hanif Muhammad Sufian, pihak berkuasa tidak akan alpa terhadap isu ini, lebih-lebih lagi ia dilihat semakin menular di seluruh negara menerusi pengiklanan di laman sosial. Bagi pihak kami, memang kami sering memantau aktiviti-aktiviti pergian haram yang berlaku di sosial media seperti di Facebook, Instagram dan TikTok. So memang kami akan bertindak apabila terdapat aktiviti sedemikian yang kami nampak di sosial media. Ketiga-tiga suspek berusia lingkungan 18 hingga 36 tahun itu turut dikenakan tindakan mengikut Peraturan 39B Akta Immigration 1959 Palang 63 atas menyalahgunakan pas yang diberi. So, pada saya sama je dia punya pemberatan sebab tak kisah sama ada pengamal adalah orang asing ataupun orang awam yang di Malaysia. Daripada segi efek dia memang kepada orang awam lah yang lagi teruk sebab dia satu klinik tu memang tak berdaftar di mana kita tak pasti daripada segi kebersihan barang-barang peralatan digunakan dan of course rawatan yang diberikan itu sama ada betul-betul selamat atau tidak lah. Orang ramai diseru agar sentiasa menjadi mata-mata pihak berkuasa untuk menyalurkan maklumat atau aduan bagi membantras isu doktor gigi palsu.
Laporan Arisha Kalim, 999. Angin kencang disertai dengan air laut pasang dengan hujan. Jadi kalau tiga ni bergabung akan bawa kemudaratan. Fenomena air pasang besar membawa kepada bencana yang melanda di kawasan persisiran pantai Sabah sehingga menyebabkan lebih 100 buah rumah atas air roboh di Sandakan, Tanjung Aru dan Pitas. Saksikan perinciannya dalam tragedi 999 minggu ini. Ekoran keadaan cuaca buruk yang melanda negara sekarang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah mengambil inisiatif meninjau kawasan pesisiran pantai Sabah yang berisiko dilanda fenomena air pasang besar sehingga membahayakan penduduk yang tinggal di pinggir pantai atau perkampungan atas air di negeri itu. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, sehingga 26 Disember lalu, lebih 1,000 orang dari 300 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 3 daerah iaitu Sandakan, Pitas dan Kota Kinabalu. Pada 22 Disember lalu, 2 rumah roboh manakala 9 lagi terjejas akibat dipukul ombak susulan fenomena air pasang besar di perkampungan atas air Kampung Tanjung Aru Baru. Fenomena cuaca itu menjejaskan 270 orang dari 32 keluarga di perkampungan berkenaan. Manakala di Sandakan, 108 rumah di perkampungan atas air di Kampung Forest roboh dipukul ombak akibat fenomena air pasang besar bermula malam 24 Disember lalu sehingga menyebabkan 684 orang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara di daerah itu. Anggota Perkawasan memang saya memantau jika dengan keadaan dengan bantuan dari pihak meteorologi sekali dan juga maklumat-maklumat disampaikan oleh pihak JUPEM, pihak JPS, kita bergerak bersama untuk tindakan awal. Polis turut mengadakan rondaan dan mengeluarkan nasihat kepada penduduk di kawasan berisiko agar mengutamakan keselamatan diri dan segera berpindah ke kawasan selamat jika berlaku situasi yang mengancam nyawa akibat bencana alam. Ada air pasang, angin kencang disertai dengan air laut pasang dan disertai dengan hujan. Jadi kalau tiga ni bergabung mungkin akan bawa kemudaratan kepada penduduk-penduduk yang terutama yang tinggal di kawasan pesisiran pantai dan rumah atas air. Kita nasihatkan orang-orang kampung keluarlah, selamatkan nyawa. Mereka yang pernah menjadi mangsa ombak besar akibat fenomena cuaca itu masih trauma dan berharap pihak berkuasa dapat menyalurkan amaran awal agar penduduk dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda. Selepas maghrib, sebelum malam tu lah. Okay. Dia pertama, dia angkat tu lantai. Kedua, dia angkat juga. Ketiga, dia macam bunyi macam itu kayu macam mau patah lah. Okay. Habis itu terus kami keluar terus jatuh. Bagi penduduk yang tinggal di pesisiran pantai, tindakan awal ini dapat dialu-alukan demi mengelak insiden yang tidak diingini ke atas penduduk. Kehidupan mewah, 2 nelayan terungkai selepas ditahan disyaki menjadi dalang sindiket dadah antarabangsa berjumlah hampir 4 juta ringgit.
Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tanda tanya mengenai kehidupan mewah dua nelayan terungkai selepas ditahan kerana disyaki aktif dalam sindiket dadah antarabangsa berjumlah hampir 4 juta ringgit pada 4 Januari lalu. Penahanan kedua suspek bersama 6 individu berumur lingkungan 28 hingga 48 tahun itu dilakukan dalam 4 serbuan berasingan sekitar Merlimau, Melaka dan Selangor. Selain dadah dengan berat mencecah 100 kg, turut dirampas 4 buah kereta, 3 motosikal, barang kemas dan sejumlah wang tunai. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, pihak polis menahan sepasang kekasih beserta rakan mereka kerana disyaki giat mengedar dadah di Pulau Pinang pada 29 Disember lalu. Kesemua suspek berusia antara 34 hingga 44 tahun itu diberkas di 3 tempat berasingan. Turut dirampas 6 ketulan mampat ganja seberat 5.7 kg dan heroin seberat 1.4 kg bernilai hampir RM36,000. Kesemua suspek direman sehingga 5 Januari untuk siasatan lanjut. Di Mahkamah Session Georgetown pula, seorang tukang paip didakwa atas kesalahan cubaan membunuh seorang ahli perniagaan pada 24 Disember lalu. Suspek melakukan jenayah itu selepas bertindak menyamun mangsa sekitar jam 7.22 malam di sebuah premis Jalan Jelutong. Tertuduh berusia 32 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya. Pendakwaan dibuat di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun. Sebutan semula kes ditetapkan pada 7 Februari depan. Taktik licik sindiket menawarkan upah kepada 8 ahlong sehingga RM800 bagi melakukan hianat terhadap peminjam dikesan pihak polis. Kesemua suspek berumur lingkungan 27 hingga 67 tahun itu ditahan dalam beberapa serbuan sekitar Kuala Lumpur pada 4 Januari lalu. Penahanan tersebut sekaligus menyelesaikan 21 kes khianat api dan simbah cat sekitar Johor dan 2 negeri lain. Kesemua suspek direman 6 hari bermula 5 Januari sehingga 10 Januari bagi siasatan lanjut. Rampasan 25.5 kg dadah jenis ketamin berjumlah 1.4 juta ringgit dilakukan pihak polis melalui sekatan jalan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan di Kampung Laloh, Kuala Kerai pada 7 Januari lalu. Anggota polis turut menahan 4 lelaki lingkungan usia 16 hingga 30 tahun termasuk seorang pelajar sekolah menerusi serbuan berasingan.
Kesemua suspek direman sehingga 14 Januari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.